Assalamualaikum dan hai. Nama aku Farhan Roslan. So selamat datang ke channel aku, Borak JC. Jadi untuk episod hari ini aku akan kembali review JC daripada Liga Super Malaysia, iaitu tim daripada utara Malaysia. So tim ni antara tim yang penuh sejarah dan juga salah satu tim gergasi di Liga Super Malaysia. Dan JC dia untuk kali ini first time aku tengok jersey dia mengingatkan aku memang cantik lah. Dia suci, okay? Jersey ni suci dan cantik bagaikan satu legenda jugalah untuk di negeri tersebut. So nak tahu jersey apa? Korang layan review aku dulu. Korang layan intro aku dulu. So untuk episod hari ni aku akan review jersey third kit daripada Kedah Darul Aman FC. So seperti kita tahu, jersey ni memang adalah jersey yang paling suci dan putih dan paling bersih sekali lah aku rasa. Dan aku rasa dalam sejarah jersey liga kita pun masih belum lagi tim yang aku rasa mengenakan konsep yang macam ni. So, tanpa buang masa, kita tengok jersey third kit Kedah Darul Aman FC. So, ini adalah packaging untuk Kedah Darul Aman FC, di mana kotak dia adalah berwarna putih dan juga tulisan-tulisannya adalah berasaskan kepada material reflektif lah. So, di bahagian hadapan ni, korang boleh tengok, dia ada logo Kedah Darul Aman FC dan juga tulisan third kit untuk 2021 dan juga logo Lotto lah di bawah. Manakala di bahagian hadapan ini adalah hanya logo Lotto, dan di bahagian kiri dia ada tulis biar jasa jadi kenangan. Ini adalah antara slogan daripada Kedah Darul Aman FC. Dan juga di bahagian kanan adalah dia tulis iaitu PKP, bukan pergerakan kawalan, bukan PKP bukan untuk pergerakan, bukan program kawalan pergerakan, tapi Pulun Kedah Pulun. Okey. Dan untuk di bahagian belakang adalah sizing detail lah untuk baju yang korang order. Macam aku ambil L lah untuk Lotto, untuk Kedah punya jersey lah. Dan di belakang adalah semua logo Lotto lah dengan bermaterialkan reflektif. So, kita tengok apa yang ada dalam ni. First of all, kotak dia, dengar. Okay, memang tebal lah. Memang material yang dipakaikan memang jenis high end lah. Cuma agak malang untuk aku. Since aku order ni dengan Alisan, aku tak sure kenapa Alisan tak letak wrapping bubble. Dia just macam ni je kotak, dan dia terus hantar. Dan hasil dia adalah kotak aku ada a bit warping lah kalau tengok. Nampak tak? Melendut ke bawah, dia macam warping ke bawah lah. So dia ada damage sikit lah kotak aku ni. So Alisan, kalau boleh next time, even korang hantar KL to KL pun, aku rasa better korang jaga jugalah kualiti. Sebab aku antara orang yang akan simpan, tapi agak malang lah kan. Tapi tak apa, tengoklah macam mana. Kalau ni aku cubalah minta claim tu kan, mana tahu kan kalau dapat market claim tu kan. Okay, kita tengok apa yang ada kat dalam ni. So okay, sebelum aku uraikan apa dalam ni, aku akan terangkan sikit kat depan ni. So, ini magnetic dia punya ni. Dia punya ni ada magnetic. So, betapa high end ya. So, dia ada magnetic punya ni lah. Dan di bahagian dalam ni, dia ada Pulun Kedah Pulun. Ini merupakan gambar squad pasukan Kedah Darul Aman FC untuk fasa pertama lah 2021. Aku rasa game ni diambil semasa selepas, aku tak sure lah, maybe lawan Selangor kot ataupun lawan dengan first game diorang kat Darul Aman kot tu tahun ni. Aku tak ingat first game Darul Aman lawan apa, tapi aku rasa mungkin antara dua game tu lah.
Dan dalam dia, kalau korang beli dengan Alisan, tak ada apa. Cuma dapat jersey dan juga receipt lah. Receipt pembelian lah. Okay, kita akan tengok pada jersey ni lah. So packaging dia biasa lah. Ini cuma packaging, standard packaging Lotto lah. Okay, ini adalah pandangan hadapan untuk jersey third kit Kedah Darul Aman FC. Dan ini adalah pandangan belakang untuk jersey third kit Kedah FC. So secara asasnya memang jersey ini berwarna putih. Memang cantik dan sesuci legenda mereka lah, iaitu Masuri. So memang first thing first, bila aku tengok jersey ni, aku terus tertwist dekat Masuri lah. Sebab memang kita tahu Masuri adalah legenda terkenal di Langkawi, dan Langkawi berada di Kedah. Yes, aku tahu sekarang Langkawi memang ada 2 tim kan yang akan bertanding di Liga M3, iaitu Langkawi Glory dan juga Langkawi FC. Tapi ya, but still bila aku tengok ni, dia macam tiba-tiba aku terpop up dekat legenda Masuri lah kan. Putih, cantik dan yalah, berseri apa semua kan. So agak nice. Kita boleh tengok. First kali aku akan pergi kepada skim warna lah untuk baju ni. So kita tengok lah skim warna ni, baju ni memang 100% putih. Memang tak ada warna lain. Kecuali di bahagian-bahagian sponsor diorang lah kan. Di bahagian sponsor logo memang ada menerapkan reflektif punya material lah. Jadi kita pergi kepada kain. First aku akan pergi kepada kain. Untuk baju ni kain ada 2 jenis kain. So first, ini adalah kain yang dipakaikan. Dia macam, aku tak tahu lah kain apa ni. Dia memang sejenis kain yang aku rasa berbeza. Kalau berbeza dengan kain Sabah hari tu, masa aku review hari tu. So korang boleh tengok balik kat link atas ni. Dia agak memang kain yang lain lah. Dia macam umpama macam ada satu mesh ke apa. Dia bukan mesh, sorry. Dia macam ada texture. Tapi texture ni kita pegang dia rasa texture tu, tapi texture tu dia punya rasa agak halus lah. Compare dengan texture yang macam Persebaya hari tu, yang masa aku ada review pada minggu lepas. Dan material yang kedua adalah di bahagian panel tepi ni. Okay, panel tepi ni dia ada satu lagi material. Dia macam mesh, tapi sebenarnya dia bukan mesh. Sebab dekat bahagian depan ni je nampak seolah-olah macam ada lubang. Tapi bila aku kalis kat bahagian belakang ni, okay, kat bahagian belakang ni dia dah tak ada, dia tak ada satu lubang macam standard mesh lah. So aku tak sure apa nama kain ni, tapi dia seakan-akan kain mesh lah. Maybe ini salah satu trick baru ke, maybe teknologi baru daripada Lotto itself lah. Dan untuk pola pula baju ni, pola baju ni agak menarik. First of all, aku tertarik dengan bahagian ni. Korang tengok dia punya jahitan tu, nampak tak? Dekat bahagian daripada collar sampai ke lengan. Jahitan ni agak menarik lah. Aku rasa so far aku rasa dalam Liga Malaysia ataupun Asia Tenggara kot, maybe aku rasa tak ada lagi. Aku tak pernah nampak. Kalau ada, korang boleh share lah tim-tim mana yang pernah pakai. Tapi aku rasa dalam tim Malaysia memang tak ada lagi. Memang cara jahitan dia memang agak menarik lah, nice lah. Dan seterusnya collar. Okay, collar yang dipakaikan adalah ini dia. Ini adalah collar jenis agak macam retro lah sikit kan. Ini adalah collar. So dia punya collar pun material getah, standard getah. Dan juga dia ada tag 3 segi lah kat depan ni. So kita boleh nampak ni adalah tag 3 segi depan ni. Dan material dia pun sama. Sama ke? Material dia yang tag 3 segi ni dengan kain utama ni pun sama. So ini dia mengenakan macam satu standard daripada retro jugalah. Quite nice. Aku suka especially design-design yang berbentuk retro ni. So congrats lah untuk Lotto Malaysia dan juga KDA FC lah, kerana mampu diorang membuatkan elemen retro, tapi dalam masa yang sama dia ada satu elemen moden
So dia macam gabungkan elemen retro dan juga moden kat dalam satu jersey ni lah. So aku boleh sifatkan jersey ni maybe dia macam daripada zaman FA untuk bertukar kepada FC lah. Cuma Lotto Malaysia dan KBA FC tak terangkan lah apa maksud detail untuk jersey ni. Cuma ini hanyalah perspektif daripada aku saja, daripada as a fan dan juga as a collector jersey. Ya, sebab kita tengok ni adalah retro, tapi konsep yang dikenakan pada semua ni, ini adalah lebih kepada konsep moden lah kan, kalau korang tengok. Okay, kita tengok pada logo pula. Okay, untuk semua logo-logo sponsor yang ada atas baju ni, okay, semua logo-logo sponsor atas ni adalah mengenakan material mengenakan heat press macam biasa lah. So material yang dikenakan macam ni, gambar ni kalau kau tengok, nampak? Ni, sorry, dia mengenakan material reflektif. So boleh nampak kan reflektif dia. Cantik syuk. Ni satu lagi, aku tunjuk yang bidatnya. Tengok. Nampak? Ni dia. Ni dia. Tu. So ini dia nampak lah shiny-nya, mahalnya kan. So untuk yang berbezanya kat sini cuma logo lah. Dua logo, iaitu logo PKNK dan juga logo Kedah tu sendiri lah. So kita tengok logo PKNK. So logo PKNK ni dia beza dengan logo Kedah ni, dia kecil. Tapi material dia seakan-akan material 3D TPU. Tak silap aku lah. Aku rasa macam material 3D TPU. So korang boleh tengok lah. Dan juga dia ada juga unsur-unsur reflektif lah kat situ. Manakala yang seterusnya adalah manakala macam mengajar dalam kelas pula. Macam cikgu BM pula. Manakala Okay, seterusnya. Okay, logo Kedah. Ini adalah logo Kedah FC yang baru. So dia ada vibe zaman diorang zaman apa? Zaman double treble dulu. So dia ada vibe zaman Datuk Ahmad Basri dia zaman lah. So kita tengok logo yang dia pakai adalah logo seakan-akan dia logo 3D TPU dan juga ada unsur-unsur reflektif lah. Dan yang menariknya, logo ni dikenakan memang semua putih lah. Dia memang tak ada bagi colour lah. So memang apa orang kata, kenalah dengan unsur dan design kosmetik punya matlamat pada baju ni. Satu lagi, untuk material ni, kelemahan dia satu je. Kalau korang pegang ni, dia akan ada chance untuk ada ni pun dah nampak lah. Ada apa? Finger apa? Cap jari lah. Okay, cap jari punya ni lah. Tapi yalah, ini kita pakai kat baju. So bila korang pakai, tak payahlah nak tergedik-gedik nak kan? So pakai je lah kan. So okay, untuk material ni dia berbeza dengan Blackout Selangor dan juga Blackout Terengganu last year. Ni adalah Blackout Selangor. Korang tengok lah, material yang dipakaikan pun okay, dia punya reflektif dia taklah se-reflektif baju Kedah. Okay, dia reflektif tapi dia tak apa orang kata, se-reflect baju Kedah lah. Dan juga sama juga untuk Terengganu Blackout. Okay, ini Terengganu Blackout. Terengganu Blackout dia bukanlah dia memang tak reflektif lah. Dia memang aku rasa dia memang hitam, betul-betul hitam lah kan. Aku rasa korang pun tak nampak kan. So beza lah, memang beza. Memang yang ni kau nampak. Nampaklah warna-warna rainbow kat situ kan. Okay, seterusnya aku akan pergi kepada satu lagi. Okay, dekat bahagian bawah ni dia ada tulis iaitu deep dry. So ni adalah deep dry kat bahagian bawah ni. Selalunya aku rasa sepanjang aku ada beli jersey Lotto tak pernah pun letak sesuatu kat bawah ni. Tapi untuk baju ni diorang memperkenalkan maybe satu teknologi lah, macam Nike kan ada Nike Fit apa semua, Adidas ada Adizero kan, Adi apa semua lagi lah kan. So yang ni dia meletakkan deep dry lah, iaitu satu maybe satu teknologi baru jugalah daripada Lotto itself. Okay, aku pergi kepada belakang jersey ni. So macam biasalah,
Dekat atas ni dia ada elemen iaitu 1924 di mana tahunnya ditubuhkannya pasukan bola sepak Kedah ni sendiri. So di bawah ni macam biasalah ada 3 logo, 3 sponsor mereka lah. Okey, untuk knapsack pada baju ni, knapsack yang dikenakan pada baju ni adalah berwarna emas. Dan pada mulanya aku tak berapa berkenan sangat. Jujur sorry kalau pendapat aku yang agak bercanggah dengan beberapa orang dengan korang sebab dia warna emas, sebab since baju ni dah putih dan dikenakan dengan reflektif, dan tiba-tiba dia knapsack tu warna emas, so dia macam lari sikit lah daripada baju ni. Tapi aku faham mungkin dia kenakan warna emas sebab jersey ni digunakan atas perlawanan juga, dan jersey ni digunakan untuk AFC Cup yang akan berlangsung pada bulan Jun nanti. So kita tahu kalau nak knapsack, so maybe nak kena lagi clear lah, nak kena nampak sesuatu tu. So aku faham, tapi anyway knapsack itself tu memang cantik je sebenarnya, warna emas tu memang cantik je. Cuma bila dikenakan dengan baju ni dia macam jadi pelik sikit. Tapi actually dia still lah dalam range bagi aku, okay je. Dia still okay je, okay. Dia cuma bagi aku dia tak berapa kena sikit lah. Tapi kita faham lah dia punya maksud kan, sebab nak pakai dalam game kan. Untuk seterusnya adalah pola baju ni adalah just a normal pola Lotto je. So aku harap kalau boleh Lotto improve lah pola dia orang. So macam yang aku cakap tadi, yang atas ni okay, nice, ini satu idea baru. Tapi kalau macam secara seluruhannya, especially bahagian ni ini memang dia cantik, tapi aku rasa most often dah mula rasa boring kot. Memang maybe kan, sebab aku tak tahulah, maybe ini Lotto punya trademark ke atau apa. Memang aku rasa dah lama dah kot dia pakai cara macam ni. Okay. Dan seterusnya di bahagian tepi ni dia ada belahan lah. Itu standard lah, belahan untuk keselesaan pemain lah ketika di atas padang. Kita tengok apa yang di dalam baju ni pula. Macam biasalah, di atas ni dia ada biar jasa jadi kenangan, dan juga detail Lotto dan juga saiz lah. Dalam ni dia ada macam corak-corak dia. Nampak tak corak-corak ni? Okey, ini adalah corak-corak yang menimbulkan salah satu detail dekat depan baju ni lah. So macam kita balik semua dekat depan ni. Okay, korang tengok. So nampak tak ni? Kan? Teks grafik atas dia. So grafik, nampak tak? Sekejap. Okay. Grafik atas ni. Grafik ni dia nampak macam smooth lah. Dia memang, aku rasa design kosmetik, purpose dia ni memang untuk nampakkan smooth saja. Dia tak nak bagi nampak terlampau sharp dia, dan dia tak nak bagi nampak benda tu tak natural lah. So dengan grafik yang ada atas ni, dia akan nampakkan lagi natural lah. So ini adalah idea yang baik jugalah. So kita tengok dekat bahagian dalam ni. So dia macam sublimate benda tu kat dalam. Dia sublimate ni kat dalam, tapi dia macam nak dapatkan satu corak yang apa orang kata tu, yang fade lah, yang fade dan maybe more natural. So inilah hasil dia. So dia sublimate kat dalam, dan nampaklah ni, nampak texture ni. So rating untuk baju, untuk jersey KDAFC Tekit, aku bagi 8.5 daripada 10. So korang macam mana? On tak on? So kita tengok fitting test untuk baju KDAFC Tekit. So ini adalah fitting untuk jersey Kedah Tekit. So baju ni dia macam ketat sikit, dia macam fit sikit. Dia memang fit gila aku rasa. Kalau nak compare dengan Kedah last year Tekit, aku pakai size yang sama, sebab aku rasa sama kot patutnya kan. Dengan compare dengan Sabah ni, dia macam, dia dari segi labuh dia dengan aku okey. Cuma dia dekat sini lah, dekat leher ni, bila aku nak masuk tu, aku ingatkan aku dah salah size. Dia macam terjerut sikit aku rasa. Tapi
Tapi okey lah, dia dengan aku okey je. Still okey je. Cuma dekat sini ada macam ada sangkut sikit. Dan satu lagi untuk baju ni, diingatkan, especially dekat bahagian ni, sponsor ni semua, aku tak tahulah. Aku pegang, aku dipahamkan, lah kalau Lotto mesti akan cakap dia punya material dia kuat. Tapi it's better korang kalau yang ada di sini basuh dengan tangan lah. Kalau boleh. Kalau semacam ni aku rasa mau punah ni kan. Mau jahanam. Dan ni warna putih. So seperti kita tahu, putih memang kalau korang buat henjut, memang habis lah. Dan aku rasa baju ni pun maybe aku tak adalah pakai kerap sangat. Maybe aku akan pakai untuk certain occasion je lah kot. Anyway, memang cantik lah. Dan aku rasa macam, wow, rasa macam suci kan, putih je kan. Okay, untuk jersey ni, KDA FC akan pakai untuk, of course lah, untuk AFC Cup, di mana diorang akan bertanding pada bulan 6 ni, akhir bulan 6 ni di Singapura lah. Kita tahu AFC Cup dan AFC Champions League memang akan bertanding secara festival lah, secara macam tournament lah. Yang diorang buat macam tournament lah, macam setiap Euro, setiap World Cup lah. So untuk Kedah FC, diorang akan bertanding di Singapura, di mana grup diorang agak tough. Memang tim Kedah agak tough, di mana diorang akan bersama dengan wakil dari Singapura, iaitu Lion City Seller. So kita tahulah Lion City Seller ni adalah salah sebuah tim yang besar dan kuat. So kita tahu Lion City Seller telah membeli kan, dia telah membuat satu rekod pembelian pada awal tahun ini. Dia membeli Diego Lopez, iaitu seorang pemain di Rio Ave. Dan aku dipahamkan, aku rasa harga dia hampir 3 juta euro kot. So memang kita tahulah Lion City Seller memang agak serius dalam pembangunan bola sepak diorang lah. So kalau korang tengok lagi kat dalam Instagram diorang memang ada terangkan lah future plan diorang untuk buat training ground apa semualah. Aku boleh ibaratkan Lion City Seller ni umpama JDT lah kalau kita kat Malaysia. Dan memang rata-rata player mereka pun terdiri daripada national team Singapore itself lah. Dan Captain Singapore pun, bekas pemain JDT, Haris Harun pun baru juga sign up dengan Lion City Seller. So kita sebagai rakyat Malaysia, kita sokong KDA FC, okay, untuk kalau boleh untuk mengalahkan lah Lion City Seller. Yes, it will be a tough challenge, tapi aku yakin KDA FC mampu melakukan sesuatu yang luar biasa lah. Dan juga mereka akan berada dalam kumpulan sama dengan Saigon FC. So kita tahulah Saigon FC ni memang tim daripada Vietnam. So Vietnam ni memang full of surprise lah. Memang rata-rata pemain Vietnam memang semuanya laju dan memang berkaliber tinggi lah. Dan akhir sekali, diorang berada dengan kumpulan dengan Persipura Pasir Jaya, tak silap aku lah. Ini adalah merupakan pasukan daripada Indonesia. Dan ya, kita tahu Indonesia juga mempunyai bakat-bakat yang terpendam, yang sembunyi. Walaupun liga mereka hanya bermain sekejap saja pada tahun lepas, tapi penyertaan mereka juga harus diberikan perhatian lah untuk KDA FC. So diharapkan selamat maju jaya kepada skuad KDA FC di kejohanan AFC Cup yang akan berlangsung pada akhir bulan 6 ini. So itu sajalah review aku untuk hari ini. So putih kan? Reflect kan? So aku dipahamkan baju ni walk-in kedai, aku rasa tak ada apa-apa announcement lagi daripada Lotto dan juga Al-Ihsan. Dan aku dengar diorang plan tak nak jual untuk secara dalam store untuk buat masa ni. Maybe korang boleh dapatkan di dua website lah, sama ada di KDA Store ataupun di Al-Ihsan Store, Al-Ihsan online lah. Macam aku beli kat Al-Ihsan online, dan Al-Ihsan online dia lambat sikit lah. Aku beli baju ni bila dia launching je, bila dia keluarkan, terus kat mana nak beli, terus aku masuk website Al-Ihsan dan terus aku order. Tapi aku dapat 2 minggu selepas Hari Raya. Member aku order dekat KDA Store, and dia order lagi lambat sikit daripada aku, tapi dia dapat a week after Raya. Dan diorang ada bubble wrap cantik, tapi yang aku punya tak ada. So macam kotak yang aku tunjuk tadi lah kan, kotak.
So dia a bit warping lah. Okay, sampai di sini sajalah review aku untuk hari ini. Okay, jadi di kesempatan ini aku ingin mengucapkan selamat Hari Wesak kepada yang menyambut perayaan tersebut, dan juga pada yang gagal untuk mendapatkan untuk mendaftarkan vaksin, dia nak cuba lagi. Aku pun antara yang gagal juga, tapi tak apa, kita cuba lagi. Nanti akan ada lagi next batch. So jaga diri masing-masing. Kes pun makin naik. Ni pun dah 7,000 lebih. Aku rasa dah dekat-dekat dalam 8,000 dah. So akhir kata daripada aku, jangan dengki dengan orang lain. Okay, jangan khianat orang lain dan jangan tipu orang lain. Okay, aku Farhan Roslan mengundurkan diri dengan kalimah Assalamualaikum dan bye.